Kerajaan Selangor akan menyediakan dana RM500,000 selepas Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menyalurkan RM2 juta bagi proses membaiki serta menaik taraf kawasan tanah runtuh di Taman Kelab UK4. Esko Infrastruktur dan Kemudahan Awam Pemboledan, Pertanian dan Industri Asas Tani Selangor, Izham Hashim berkata pihaknya akan menjalankan kerja menambah baik sistem aliran anak sungai di belakang kediaman penduduk terjejas. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pandan Indah berkata, peruntukan itu akan digunakan bagi membina tembok penahan di kawasan tanah runtuh berkenaan. Mengenai keselamatan penghuni lain yang menetap berdekatan, Izham berkata setakat ini tiada keperluan untuk mereka berpindah ke tempat lain. Bawah Kerajaan Negeri di bawah JPS Selangor, kita telah luluskan serta-merta untuk kerja-kerja emergency ini. Yang KPKT punya bahagian yang turun. Action dia saya rasa 6 bulan betul lah. Tapi kita akan stabilkan dulu. Yang penting kan stabilkan dulu tanah ya, dengan piling. Itu bersegera lah. Tapi nak siapkan keseluruhan dalam 6 bulan betul. Dia susah kita nak sebut lah. Sebab itu saya tanya tadi soalan yang pertama. Bila pembangunan kawasan tanah tinggi ni, kita biasanya dia konsep dia kata bahasa Inggeris cut and fill. Jadi dia akan potong bukit tu untuk sebahagiannya tanah asal. Tanah asal yang dipotong tu sebahagian diisi tempat yang to fillkan area untuk bagi rata. Jadi yang selalu jadi masalah ni yang fill area ni, dia tak stabil. Jadi dia terdedah kepada pergerakan tension crack dan sebagainya, slope stability dan kestabilan cerun tu. Itu yang jadi masalah selalu tu. Kalau tak dibuat dengan proper dan over the time, kemudian tambah binaan belakang tambahan, dia menambah beban tu di atas tu, tanah tu. Itu sebab tu kita tengok tadi ada 3 tingkat baru ada di belakang tu, tambahan tu. Jadi kawasan itu bukan dalam submission awal, bukan design untuk menahan bangunan teluk yang beban yang bertambah tu. Jadi dia akan lama-lama menyebabkan tekanan kepada tanah di permukaan atas cerun itu. Itu yang selalu jadi isu. Kita dah tengok banyak kes macam itu. Yang kedua ni mungkin ada faktor lain lah, faktor macam pergerakan air bawah tanah dan sebagainya. Dan juga kadang-kadang ada yang pakai retaining wall ini, dia tidak maintain dia punya weep hole tu, ada lubang untuk air mengalir tu, dia menyebabkan pressure di belakang tu, menyebabkan untuk banyak faktor dia yang kita perlu buat kajian tanah itu untuk melihat apa sebenarnya punca sebelum kita ambil tindakan jangka panjang.